Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ilahi yang masih memberi kelapangan dan juga kesihatan yang baik kepada kita. Dan dalam masa yang sama kita dapat meneruskan pengajian dalam ilmu Fardhu Ain ini yang menjadi keutamaan dan juga kewajipan kita untuk beribadah dengan sempurna. InsyaAllah kita akan gunakan nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang ini yang Allah kurniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Walhamdulillah. Baik, minggu ni kita akan teruskan perbincangan mengenai istihadah dalam nifas, yang mana mustahadah ini terbahagi kepada 7 golongan yang sama seperti berlaku dalam haid, iaitu sama seperti mana kita selesaikan masalah istihadah dalam haid. Sebelum itu, seperti biasa, kita lihat dulu apa yang telah kita bincangkan minggu lepas. Yang mana minggu lepas kita dah mulakan perbincangan kita mengenai istihadah dalam nifas. Perkara penting yang perlu diberi perhatian iaitu adakah darah yang keluar selepas melahirkan itu melebihi 60 hari secara bersambung atau tidak. Di sini kita kena lebih cakna, kerana kalau dah berhenti satu lahzah tetap dikira suci, maka darah yang keluar selepasnya dikira haid, bukan istihadah. Kita kena betul-betul ambil serius, iaitu peralihan antara hari ke-60 dan hari ke-61 itu. Mesti buat calitan di waktu peralihan itu, sebab kita bimbang berlaku kesilapan kerana satu lahzah suci itu terlalu singkat untuk kita pastikan. Mungkin di sini orang keliru. Macam mana keadaan suci itu boleh ditentukan? Seperti minggu yang lepas, cara calitan di waktu peralihan hari ke-60 dan hari ke-61 itu. Cuba kita tengok gambar aja. Okey. Jadi berdasarkan gambar rajah itu, Kak Nur buat contoh ini lengkap 60 hari. Jadi tempoh peralihan saat hari ke-60 dan ke-61 itu ada darah berhenti. Iaitu kalau kita tengok dalam gambar rajah itu, saat bersalin pada pukul 12.30 hari. Iaitu bermula tempoh 60 hari selepas bersalin itu, pukul 12 itulah. Pada hari ke-61, pukul 12.30 hari juga merupakan tempoh terakhir 60 hari. Jadi tepat pukul 12 pada hari ke-61 itu kena buat calitan untuk memastikan darah bersambung ataupun tidak dengan hari ke-61. Berdasarkan calitan itulah kita dapat tahu sama ada darah itu bersambung ataupun tidak. Sekiranya calitan pertama tak ada darah, calitan kedua ada darah, walaupun tempoh calitan itu berlaku beberapa saat. Bila calitan pertama tak ada darah, bermakna dalam keadaan ini tempoh sucinya adalah satu lahzah. Dan darah yang keluar selepas itu, iaitu pada pukul 12.01 pada hari ke-61 itu,
dihukumkan sebagai haid. Itu yang dimaksudkan tempoh minimum suci 1 lahzah yang kita bincang 2 minggu yang lalu. Jadi dalam gambar rajah ini, nifasnya adalah 60 hari. Darah yang keluar selepas berhenti 1 lahzah itu dihukumkan haid. Itu dia. Berbeza dengan gambar rajah 2. Jadi cuba kita tengok perbezaan gambar rajah 1 dengan gambar rajah 2. Gambar rajah 2, apabila tempoh peralihan hari ke-60 dan ke-61, darah tidak berhenti. Maksudnya, setiap calitan yang kita lakukan pada pukul 12 tengah hari pada hari ke-61 itu ada darah seumpama. Setiap calitan ada darah. Maka dalam keadaan ini berlaku istihadah dalam nifas. Kita tak boleh menghukumkan nifas itu 60 hari. Dan selebihnya adalah istihadah. Tak boleh kita hukumkan begitu. Cara kiraan apabila berlaku istihadah dalam nifas, kena ikut kaedahnya. Ini yang akan kita perbincangkan pada hari ini. Jadi kita kena faham tempoh maksimum 60 hari adalah bersamaan 1440 jam. Bermakna dalam tempoh 1440 jam tu nak pindah ke saat 1441 tu, kena pastikan sama ada darah berhenti ataupun terus bersambung dengan melakukan calitan tu lah. Jadi jika minit terakhir 1440 jam itu berhenti darah melalui calitan pertama, bermakna keadaan itu dihukumkan suci 1 lahzah. Maka darah yang keluar selepasnya dihukumkan sebagai haid. Itu huraian bagi gambar rajah 1. Jika minit terakhir 1440 jam itu darah masih keluar melalui calitan pertama dan calitan kedua, masih ada darah. Ini yang dimaksudkan dengan keadaan darah bersambung antara hari ke-60 dan hari ke-61. Bermakna di sini berlaku istihadah dalam nifas yang kita sedang perbincangkan sekarang. Okey, setakat ini boleh faham tak bila kita tengok gambar rajah 1 dan 2? Sebab ada perbezaan sedikit tu. Hak yang gambar rajah 1 tu maknanya bila calitan pertama tak ada darah. Gambar rajah 2 tu darah setiap kali calik ada. Itu dia. Okey, ada soalan tak setakat ini? Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja 2 tu yang kalau kuning tu dia sambung terus je. Tarikh 29 Ogos tu dia sambung terus ya. Sambung terus maknanya sampai 5 September. Ya, maknanya masa hari peralihan tu hari ke-60 dengan hari ke-61, maknanya pukul 12 tengah hari ke-61 tu dah tarikh terakhir tempoh 60 hari. Bermakna pukul 12 tengah hari tu dia bersedia untuk buat calitan mesti, sebab dia bimbang berlaku macam ni lah. Sebab 1 lahzah tu terlalu singkat, maknanya 1 saat sahaja mungkin perbezaan tu. Jadi dia kena buat calitan pada pukul 12 tepat tu. Pukul 12 tepat pada hari ke-61. Calitan pertama tu dia tengok ada tak darah. Kalau ada darah, lepas tu calitan kedua pula, maknanya masa tu bukan kata senggang sampai malam dah. Terus buat calitan. Calitan pertama, okey. Calitan kedua, terus. Maknanya mungkin perbezaan 1 saat sahaja. Jadi kalau calitan pertama ada darah, calitan kedua ada darah, bermakna darah itu bersambung lah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan istihadah dalam nifas. Jadi kaedah yang kita nak guna untuk menyelesaikan masalah ini, yang Kak Nur sebut tu, ada 7 golongan. Kena tengok kepada mustahadah itu sendiri. Okey. Siapa mana nak tanya ke? Nak tanya boleh? Ya, boleh.
Kalau bersambung kan macam yang dia dua tu kan. Jadi, yang pertama ada, yang kedua ada. Maknanya istihadah dalam nifas. Ya. Kita nak kira step istihadah tu, kita nak ribut lagi, macam nak kenal pasti. Nak kira pula ke? Nak kira kat mana nifas, kat mana istihadah? Istihadah tu bermula di mana pula? Okey. Ini yang kita nak bincang ni. Maknanya apa? Yang pertama kita kena pasti dulu sama ada darah itu bersambung ataupun tidak. Kalau berlaku bersambung, maksudnya kita nak tentukan balik lah. Kita mesti tentukan balik. Yang mana dikatakan nifas, hak mana dikatakan istihadah. Jadi ini yang akan kita perbincangkan. Bila kita nak tentukan hak mana nifas, hak mana istihadah, kita kena tengok kepada orang yang mengalami istihadah sendiri. Sebab apabila berlaku istihadah dalam nifas, dia ada 7 golongan. 7 golongan yang kita boleh guna kaedah. Yang pertama, minggu-minggu lepas Kak Nun dah beri dah sikit-sikit pengenalan. Yang pertama, golongan orang yang tak pernah mengalami nifas lagi. Ini kali pertama dia mengalami nifas dan berlaku istihadah. Jadi kiraan dia berbeza dengan orang yang telah mengalami nifas sebelum ini. Sebelum ni kemungkinan dia tidak pernah istihadah dalam nifas. Tapi kali ni mungkin anak kelima, anak keenam berlaku istihadah dalam nifas. Kiraan dia tak sama dengan orang yang mula-mula mengalami nifas. Ini yang akan kita perbincangkan. Okey. Boleh faham tak setakat ni tu? Okey, jadi kita tengok siapa dia golongan ataupun kategori hak yang 7 tu yang dikatakan mustahadah itu. Yang pertama, sebenarnya dia terbahagi kepada 2 golongan besar. Satu, orang yang mula-mula mengalami nifas. Yang kedua, orang yang dah beradat dengan nifas. Itu kategori yang besar lah. Lepas tu, yang belum mengalami nifas terbahagi kepada 2. Yang pertama, mungkin dia seorang mumayyizah. Mumayyizah ni maknanya dia boleh bezakan darah-darah lemah dan darah-darah kuat. Yang kedua, ada dia tak boleh bezakan. Walaupun darah yang keluar itu bermacam-macam tahap, tapi dia tak pandai membezakan. Sebab mungkin kali pertama dia mengalami nifas, dia tak boleh nak beza lagi antara darah kuat dan darah lemah. Jadi cara penyelesaian berbeza dengan orang yang orang yang boleh kenal pasti darah. Itu dia. Golongan kedua tak ni macam kita lah, yang mungkin mengalami nifas dah beradat dah. Mungkin 5 kali dah, 6 kali dah, ataupun sekali dah. Yang lepas pernah dah nifas. Yang kedua bersalin, anak kedua berlaku istihadah. Jadi cara kiraan nifas dan istihadah berbeza dengan golongan yang belum lagi bersalin. Itu. Okey, faham tu? Jadi 4 dah tu. Di situ. 5, golongan mutahayyirah. Dipanggil mutahayyirah mutlaqah. Maknanya golongan mutahayyirah ni dia memang tidak boleh membezakan darah-darah yang keluar itu. Dan walaupun dia dah ada adat sebelum ni, adat bersalin dia, adat nifas dia, bila nak rujuk kepada adat yang lepas, dia tak ingat pula berapa hari nifas dia sebelum ini. Dia tak ingat apa satu. Maknanya bilangan nifas pun tak ingat. Apa benda orang nak rujuk-rujuk, orang tanya tak ingat. Itu dinamakan golongan mutahayyirah mutlaqah. Golongan keenam, kategori keenam ni, golongan mutahayyirah juga, tapi taklah sampai peringkat mutlaqah. Dia ni mungkin ingat waktu keluar darah dulu, tapi lupa pula bilangan tu berapa. Dah ingat pula bilangan berapa hari nifas dia yang terdahulu. Itu. Dan yang ketujuh ni, golongan mutahayyirah juga. Dia ingat bilangan dia. Dia ingat bilangan dia, tapi dah ingat pula waktu bila keluar nifas dia. Sama ada hari pertama selepas kelahiran
ataupun 10 hari ke 15 hari dia tak ingat tu. Cuma dia ingat berapa hari dia ingat. Mungkin dia kata tu 20 hari. Sebab ini kena ambil kira belaka. Apabila berlaku istihadah, kita nak selesaikan istihadah itu, kita kena rujuk semula pengalaman nifas kita yang lepas. Itu dia. Okey. Boleh faham ke doktor? Jadi, bagi menyelesaikan masalah istihadah dalam nifas ini, kita kena lihat 3 perkara. Yang pertama, tengok kepada mustahadah itu sendiri. Sama ada dia ni pertama kali keluar nifas ataupun sudah mengalami nifas terlebih dahulu. Sebelum ni dah ada nifas. Kita tengok itu. Dia tu kategori mana. Yang kedua, tengok pula kepada darah itu sendiri. Sama ada 1 sifat ataupun 2 sifat ataupun 3 sifat. Sebab cara kiraan nifas dan istihadah, bila berlaku istihadah ni lain. Dia kena tengok kepada sifat darah itu. Kemungkinan semasa keluar nifas itu, mungkin ada darah lemah, ada darah kuat. Okey, Kak Nur nak tanya dulu, siapa dia yang tak boleh nak kenal pasti lagi darah kuat dan darah lemah? Antara kita ni, boleh faham ke tak macam mana nak kenal pasti darah lemah dan darah kuat? Berdasarkan warna kah? Dia ada 3. Ada 3 elemen ataupun 3 ciri lah kita tengok. Yang pertama, melalui warna. Warna-warna darah ini kita boleh pastikan sama ada dia tu darah kuat ataupun darah lemah dengan tengok kepada warna yang telah disepakati dalam mazhab kita lah. Yang kita sebut ada 5 warna tu. Yang kuat sekali warna hitam. Peringkat yang lemah sikit warna merah. Yang lemah lagi warna perang ataupun warna kita panggil warna koko-koko tu. Kalau peringkat yang keempat semakin lemah, warna kuning. Peringkat yang paling lemah, warna keruh. Dipanggil warna ataupun ustaz-ustaz sebut juga warna tanah. Warna tanah liat kan, yang macam kelabu-kelabu gitulah. Maknanya kadang kita mungkin apabila haid kita nak berakhir dah, dia ada juga warna. Tapi maknanya warna dia tu semakin pudar dah. Itu ada 5. Yang kedua, kita tengok kepada sifat darah itu sendiri. Tengok kepada kelikatan darah itu. Kita tengok pekat ke, cair ke. Itu dari segi sifat darah. Yang ketiga, tengok kepada bau. Sebab darah haid dan darah nifas ini, dia ada bau. Tapi mungkinlah bau itu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Tapi sebenarnya, dia ada bau. Mungkin kita lah cakna kedok cakna bau dia tu, ataupun mungkin tubuh badan kita sendiri memberi bau yang macam mana. Tapi dia berbau. Jadi ada 3 elemen macam mana nak kenal kekuatan dan kelemahan darah. Okey. Jadi kita berbalik kepada macam mana kita nak selesaikan masalah istihadah tadi. Yang pertama tadi kita kata kita tengok kepada orang yang mengalami istihadah itu sendiri. Sama ada dia tu pertama kali berlaku istihadah dalam nifas ataupun dia pernah nifas dah sebelum ni. Okey. Yang kedua, kita tengok kepada darah itu sendiri sama ada 1 sifat, 2 sifat ataupun 3 sifat. Jadi kalau tu kita tengok minggu-minggu yang lepas kita dah bincang dah lah. Maknanya dalam haid tu warna-warna dan juga sifat-sifat ini 3 warna, 3 sifat, 3 tahap darah, 2 tahap darah. Tapi dalam perbincangan kita ini kita akan gunakan warna. Walaupun kita kata sifat dan juga bau itu merupakan cara nak kenal pasti dah kuat dan dah lemah. Tapi untuk memudahkan kita tengok slide tu, Kak Nur gunakan warna lah. Biasa-biasa pun Ustaz gunakan warna. Itu dia. Okey, yang ketiganya, kita tengok pula kepada mustahadah itu. Sama ada dia tu mumayyiz
ataupun ghairu mumayyiz. Mumayyizah lah kalau wanita ni. Sama ada dia seorang mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Tu 3 langkah yang perlu kita lihat untuk menyelesaikan masalah istihadah yang dialami oleh mereka ini. Itu dia. Okey, boleh faham tak setakat ni tu? Muna boleh faham tak Muna? Macam mana kita nak tahu ni? Kita nak selesai ni. Pelan-pelan tak? Okey, dia tak apa. Okey dah. Maknanya mungkinlah lepas-lepas ni maknanya kita boleh ikutlah insya-Allah ya. Itu dia. Okey. Jadi kita cuba masuklah cara penyelesaian bagi golongan yang pertama, iaitu mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah ini golongan yang pertama kali ni dia mengalami nifas, dan nifas dia pula melebihi 60 hari. Orang yang pertama kali bersalin. Dan pertama kali bersalin pun tiba-tiba berlaku nifas. Berlaku istihadah dalam nifas. Macam dulu pernah Milah tak? Milah pernah share, Milah kata hari ke-61 pun dia keluar darah lagi. Milah ada tak hari ni? Hari ni tak tahu Milah sibuk sikit. Milah ada tak Milah? Tak ada kot tak? Jamilah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Apa. Kadang-kadang hari, kalau Kak Apa lah, hari ke-61 tu dia macam pusingan balik daripada tarikh kita bersalin itu. Jadi hari ke-61 tu Kak Pa kira haid dah lah, sebab dia macam tarikh baru haid. Anak bersalin tu katalah 29 bulan 2 bulan lepas. Lepas tu dia dah berhenti dah dalam 40 hari 30 hari tak ada dah. Lepas tu dia mari pula, tapi macam dia jadi macam raja satu tu lah Kak Pa. Hari ke-60 ke 61 Kak Pa? Sebab sebab gini Kak Pa, kalaulah Kak Pa mengalami darah nifas tu 40 hari, lepas tu berhenti, maknanya Kak Pa memang andaikan 40 hari lah nifas Kak Pa kan. Tapi walaupun berhenti 40 hari tu, kena pastikan hari ke-60 dan 61 tu. Maknanya kalaulah masih lagi hari ke-60 dan bersambung dengan hari ke-61, itu yang dimaksudkan dengan istihadah dalam nifas. Tapi kalaulah hari ke-61 ataupun hari ke-62 lepas pada 40 hari berhenti tu, maknanya hari ke-61, hari ke-62 keluar pula. Itu baru dikatakan haid. Sebab nifas 40 hari lah. Pasti 61. Sebab apa yang kita sedang perbincangkan sekarang ni, kita tengok tadi Nun sebut kan, macam mana kita nak tentukan hari ke-60 dan 61 itu bersambung. Saat tu Kak Nun, ya. Kan kalau kata tadi Kak Pah kata dia dah berhenti 40 hari, hari ke-40, kan apabila dia sampai ke hari ke-60 tu kan dah lebih 15 hari. 46. Dah suci dah Okey. lebih. Okey, betul-betul baru ingat. Okey. Maknanya betul. Sebab dah berhenti lebih 15 hari. Okey, tak ada masalah Kak Po. Ya, 20 hari dah berhenti. Okey. Dah berhenti 20 hari, tak ada masalah. Cuma kalau berhenti 50 hari. Itu. Kalau 50 hari nifas terakhir kita, tiba-tiba keluar pula hari ke-60. Itu maksud dia. Okey. Okey. Macam minggu lepas 4 hari 10 hari tu. Maknanya kalau 15 hari dah berhenti, selepas hari ke-15 itu akan dikira sebagai haid. Itu. Ya, faham lah. Okey. Jadi kita tengok golongan yang pertama saat ni, Kak Nur sebut benda mubtadaah. Mubtadaah mumayyizah.
dia ni seorang yang pertama kali mengalami nifas. Dan nifas dia tu melebihi 60 hari. Dan dia ni seorang yang mumayizah, iaitu dia boleh membezakan darah kuat dan darah yang lemah. Itu dia. Jadi kalau kita tengok, walaupun dia ni golongan pertama kali nifas, tapi jika dia dapat mentamyizkan darah, maka dia kena selesaikan melalui kaedah tamyiz. Dia kena ingatlah darah kuat dia tu berapa hari, darah lemah dia pula berapa hari. Itu dia. Jadi kalau ada dua tahap darah, contohnya darah darah hitam dengan darah merah sahaja. Jadi darah hitam itulah akan dikira sebagai nifas, manakala darah lemah pula akan dikira sebagai istihadah. Istihadah ni tidak ada had maksimum dia. Contoh, kalau dia kata darah hitam dia tu 40 hari, manakala darah merah pula dia kata berterusan sampailah maknanya 80 hari ke 90 hari. Merah sama-sama. Jadi merah itu akan dikira sebagai istihadah lah. Sepanjang-panjang dia keluar darah merah itu. Istihadah lagi. Dah bila pula nak tentukan haid pula? Sebab yang kita bincang ni kan ada haid pula. Tak? Maknanya apabila darah itu berhenti ataupun darah itu bertukar kepada warna yang lebih kuat. Keluar warna hitam pula. Barulah yang hitam itu akan dikira sebagai haid balik. Itu dia. Okey. Okey, boleh faham tak ni setakat ni? Faham lagi. Okey dah. Okey. Jadi dan kita tengoklah pula ni maklumat macam kat pos saat ni tu. Jika darah yang telah berhenti dan diselangi dengan 15 hari suci, selepas itu akan dikira sebagai haid. Itu dia. Okey, terima kasih Kak Nur ni. Terlupa dah, terlalai soal ni. Dah perasan dah. Jadi itu dia. Kalau diselangi dengan 15 hari suci, selepas itu akan dikira haid. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Slide kedua. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam slide ini, nampak tak? Nampak tak? Okey. Jadi kalau seorang mau bertadaah mumayyizah, dia keluar darah hitam selepas bersalin tu selama 40 hari. Lepas tu keluar pula darah merah selama 30 hari. Menjadikan darah yang keluar itu berjumlah 70 hari. Jadi kita tahulah dalam keadaan darah melebihi 60 hari, dia telah mengalami istihadah dalam nifas. Walaupun begitu, kita tak tahu lagi berapa hari akan keluar darah. Ya tak? Cumanya kalau dalam perjalanan, pada hari ke-61, mesti mandi wajib. Walaupun ada darah yang bersambung. Hak tadi lah. Cara tadi, kita nak tahu bersambung tak bersambung tu, kita kena buat calik tan. Tempoh terakhir 60 hari itu. Kalau pukul 12 kita bersalin, pukul 12 lah. Kalau pukul 8, pukul 8 lah. Hari ke-61 tu. Kita buat calik tan. Kita nak tentukan sama ada darah itu bersambung ke tak dengan minit ke seterusnya. Walaupun 1 minit. Itu dia. Kalau bersambung, maknanya calik tan pertama ada darah, calik tan kedua ada darah. Itu bermakna bersambung lah. Jadi hari ke-61 mesti mandi wajib bagi wiladah dan nifas. Dengan satu niat sahaja. Iaitu niat mengangkat hadas besar. Dah memadai. Maknanya tak perlulah kita niat satu-satu. Takkanlah nak mandi 2 kali je dah. Ataupun nak mandi sekali kita niat dua. Maknanya dah memadai sekiranya kita berniat raf'al hadasil akbar. Dah memadai. Itu dia. Jadi apabila hari ke-61 tu dah berlaku istihadah, dia kena ingat warna darah yang keluar sebelum ini bermula hari pertama.
Kalau dia ingat warna-warna darah, maka boleh menghukumkan nifas berdasarkan kaedah tamyiz. Kalau dia tahu ni 40 hari hitam, maknanya 40 harilah adalah nifas dan selebihnya adalah istihadah. Itu kaedah dalam keadaan darah 2 tahap. Jadi apabila dia mandi wajib pada hari ke-61, dia kena qada solat selama 20 hari sebab nifasnya dihukumkan 40 hari sahaja, sedangkan dia tak solat sehingga 60 hari, ya dah. Jadi dia kena qada semula lah, iaitu bermula hari 41 yang dikira sebagai istihadah itu. Itu cara kiraan dan cara nak selesaikan masalah istihadah dalam nifas bagi golongan yang pertama kali mengalami nifas, yang dia boleh membezakan darah itu. Okey. Itu. Okey, boleh tak? Boleh faham tak ni? Boleh sikit boleh. Orang yang faham dah tentang haid tu mudahlah. Tak, sebab dalam haid hari tu kalau kita bincang pun sama kan? Melalui warna. Jadi warna kuat sebagai haid, warna lemah sebagai istihadah. Sama saja, cuma bilangan je lah. Kalau haid 15 hari. Kalau nifas 60 hari. Itu dia. Cuma kita kena beritahulah kepada anak-anak mungkin ataupun pelajar-pelajar kita mungkin bila berlaku istihadah hari ke-61 masih keluar darah lagi, maknanya hari ke-61 itu kena mandi wajib macam mana pun. Kalau dalam haid pun sama. Kalau haid lebih saja 15 hari, maknanya hari ke-16 tu mesti mandi wajib. Sebab haid tidak ada 16 hari ke atas. Dia maksimum 15 hari je. Begitu juga dengan nifas. Itu dia. Okey. Boleh tu? Dah dosa ke tak ni? Kita sampai ke hari 60 dok semayang mula-mula tu. Lepas tu kena qada pula. Memang tak berdosa lah, sebab itulah kaedah yang ditunjuk oleh ulama silaf. Sebab memanglah kita sebagai manusia, kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Ya tak? Kita tak tahu pun darah kita tu lebih ke ataupun tak sampai pun 60 hari. Itu dia. Jadi apabila kita sampai 60 hari kita tak semayang, itu kaedah yang betul. Hari ke-61 tu wajib menyelesaikan nifas kita. Itu dia. Okey. Itu kita tengok yang 2 tahap darah. Cuba kita tengok darah yang 3 tahap. Okey. Tengok contoh seterusnya. Jika golongan mubtada'ah, dia melihat darah hitam keluar 10 hari, diikuti dengan darah merah 20 ke? 30 hari dah. Darah hitam. Kok mana ni? Sekejap. Okey, bolehlah hak ni pun kita tengok ni. Nanti. Lain ni. Slide lain. Slide. Tiga tahap dah. Okey, kita tengok ni. Tengok gambar rajah keempat tu. Gambar rajah 4. Okey, jadi kita masih lagi bagi kategori mubtada'ah mumayyizah. Dia tengok darah keluar, darah hitam dulu keluar 10 hari. 10 hari. Lepas tu diikuti dengan darah merah 20 hari dan darah kuning 35 hari. Jumlah darah semua sekali 65 hari. Maknanya berlaku istihadah lah. Jadi cara penyelesaian berdasarkan kaedah tamyiz juga macam tadi lah.
Cuma apabila kita tengok ada 3 tahap darah, bermakna darah kuat dengan sederhana. Sebab bila ada 3, kita kategorikan, 1 kuat, yang kedua sederhana, yang ketiga lemah. Bermakna darah hitam kuat, darah merah sederhana dan darah kuning itu sebagai darah yang lemah. Jadi dalam keadaan 3 tahap darah, kita boleh gabungkan sama macam haid. Dia boleh gabungkan antara darah kuat dengan darah yang sederhana. Syarat dia tidak melebihi 60 hari. Kalau haid, kan syarat dia tidak melebihi 15 hari kan? Itu sama syarat tu. Jadi darah kuat hitam dan darah sederhana merah boleh digabungkan. Jadi nifasnya adalah 30 hari. Gabungan hitam dan merah. Warna kuning sahaja dihukumkan sebagai istihadah. Sebab dia warna yang lemah berbanding dengan warna merah dan hitam. Okey. Faham tak setakat ni? Jadi dalam perjalanan tu, hari ke-61 kita kena mandi wajib dan kena buat analisis. Apabila dibuat analisis, maknanya kita dah tahu dah tadi gabungan lemah dengan gabungan kuat dengan sederhana boleh, sebab dengan gabungan itu pun tidak melebihi 60 hari. Dia cuma 30 hari sahaja. Dah. Jadi hari ke-31 dikira sebagai istihadah. Maknanya bila kita akhirnya apabila selesai analisis, bila darah hari ke-31 dihukumkan istihadah, bermakna kita kena qada solat bermula pada hari ke-31 hingga 60. Jadi 30 hari juga kena qada. Lama tak? Lama lah. Macam haid juga. Haid hari tu golongan mubtada'ah ni, mubtada'ah yang ghairu mumayyizah, maknanya dia kitaran haid dia 30 hari ya dah. Apabila dibuat analisis, haid dia sehari sahaja, sehari semalam. Bermakna istihadah dia 29 hari. 29 hari dia kena qada. Itu dia. Ni 30 hari. Kalau berdasarkan tamyiz. Tapi kita tengok lagi nanti-nanti. Yang ghairu mumayyizah tu memang kita, kalau kita sebelum ni tak pernah belajar, memang kita rasa pelik lah. Oh ya ke? Ada haid dalam nifas? Kita kata memang ya. Itu dia. Nanti kita tengok yang seterusnya lah. Okey, kita selesai dulu golongan pertama mubtada'ah mumayyizah ini. Okey, boleh faham tak tu? Jadi setiap orang apabila berlaku istihadah, hari ke-61 itu dia kena terus mandi wajib walaupun darah masih keluar. Itu dia. Cuma masa perjalanan itulah dia tak solat sehingga 60 hari. Dan apabila dia dapat darah berterusan keluar, macam mana pun hari ke-61 mesti mandi wajib, kena cek balik warna darah tu. Adakah dia boleh kenal pasti warna-warna darah. Itu dia. Sebab itu dalam masa haid dulu, setiap darah yang keluar daripada tubuh badan kita, kita kena catat masa, catat warna dan kena catat masa mandi wajib. Itu amat penting sebab ia akan menjadi rujukan sekiranya berlaku istihadah. Sama ada dalam haid ataupun dalam nifas. Itu sama je. Okey. Boleh. Dan kita tengok contoh seterusnya. Kita tengok ni ada pelik sikit ni. Kena beri cakna sikit. Sebab darah lemah keluar dulu. Darah lemah keluar dulu. Okey. Kan sebelum-sebelum ni kita sebut darah kuat keluar dulu dah. Contoh dia ni, contoh dia darah lemah keluar dulu ni. Sebab itu sebelum ni rasanya kalau kita tak belajar, kita tak catat pun, kita tak kisah pun. Darah lemah keluar dulu ke, darah kuat keluar dulu ke dalam nifas? Ya dah, ke macam mana? Ke ada orang yang memang dari awal dia tanda? Rasanya kalau peringkat kita ni tak ada rasanya. Itu dia. Okey. Jadi
Jika selepas bersalin keluar darah merah selama 10 hari, diikuti dengan warna hitam pula 30 hari. Lepas tu darah bersambung, warna kuning pula. Kuning ni maknanya bergantung atas orang lah. Maknanya jangan pula kita tengok macam warna hok kat bubuh ni kuning. Jadi mungkin atas individu. Kuning dia tu. Kadang-kadang kita bercerita dengan orang, kita khabar nak warna kuning dah. Maknanya kuning tu individu sendiri yang tahu macam mana, ya tak? Itu dia. Cuma kita letak sini warna macam ni lah, kuning ni. Kuning siang rasa darah je. Ada kedok tak tahu lah warna gini. Ya tak? Itu dia. Okey. Jadi jumlah darah yang keluar ni sebenarnya 70 hari. Berlaku istihadah di sini. Cuma kita kena tengok bila darah lemah keluar dulu. Memang hak yang kita belajar kita tahu tu maknanya hitam sahaja dihukum, si hitam dihukumkan sebagai darah yang paling kuat. Begitu juga dalam gambar rajah ni. Apabila kita tengok darah lemah keluar dulu, lemah daripada hitam lah maksudnya. Lemah daripada hitam. Jadi dia keluar pula 10 hari. Bermakna hitam sahaja dikira sebagai nifas. Kenapa? Kenapa hitam sahaja dihukumkan sebagai nifas? Boleh dah orang nak tera jawab. Mungkin sebab kita belajar sebelum ni lah tu. Ada kaitan dia? Ada siapa nak jawab? In boleh in. Sebab apa hitam sahaja dihukumkan sebagai nifas? Tak dengar in? Bukan mic. Darah paling kuat. Tadi kan kita kata boleh gabung. Darah paling kuat. Tadi kita kata boleh gabung kan? Sederhana dengan hitam. Sebab didahului oleh darah lemah. Boleh gabung. Okey. Memang kita belajar dalam bab haid dulu pun memang kalau darah lemah keluar dulu tak boleh gabung kan? Tak? Tapi kalau dalam masalah nifas, okey, kita tengok warna lemah daripada hitam ni, dia kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15 hari. Kalau kita tengok sebelum ni, kalau berhenti darah kurang daripada 15 hari, adakah hari kalau 10 hari lah misalnya, hari ke-11 itu tetap dikira sebagai nifas kan? Ya tak? Maknanya tidak dikira sebagai haid kan? Jadi ada kaitan lah dengan permasalahan ini. Jadi kerana jawapan dia kerana darah lemah yang keluar dulu tu tak sampai 15 hari. Maka darah merah itu dihukumkan sebagai suci. Dihukumkan sebagai suci sebab dia keluar tu tak sampai 15 hari. Sebab kalaulah misalnya kita nak hukumkan dia sebagai nifas juga, nak gabungkan dengan hitam ni, tak boleh sebab dia keluar dulu. Ni yang lemah ni keluar dulu. Macam haid hari tu kan kita belajar kalau darah lemah keluar dulu, dia tidak boleh digabungkan dengan darah kuat kan? Ingat tak In? Kan? Tapi kalau tapi masa kita belajar haid, ada yang itu ingat. Tapi yang masa kita belajar haid tu, yang 15 hari tu dikira berapa kalau dalam konteks haid? Haid tak lah. Haid dia memang tak lebih. Kalau gabung tu tak boleh lebih 15 hari kan? Tak macam ni, syarat macam ni kan. Adun kata tadi syarat tadi suci ni. Sebab apa dia tak dikira sebagai nifas tadi? Sebab dia tidak melebihi 15 hari. Okey. Tapi masa kita belajar haid tu saya tak ingat ada ke syarat tu? Tak ada. Yang kita belajar tu darah lemah, dia tak kira 15 hari ke berapa-berapa, tak ada. Cuma apabila nak gabung je dia tak boleh lebih daripada 15 hari. Tapi dalam masalah nifas, sebab kita belajar dah sebelum-sebelum ni, bila berhenti
darah dalam tempoh 60 hari kurang daripada 15 hari, dia tetap darah yang keluar selepas itu kan dikira sebagai nifas juga. Maknanya dia tak dikira sebagai kan. Dia ada kaitan dia tu. Ya. Yang kita belajar mula-mula hari tu. Ya. Okey, orang lain boleh ikut ke tak tahu tu. Itu faham dah tu. Itu dia. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, darah merah itu dihukumkan sebagai suci. Dia tak boleh gabungkan dengan warna kuat hitam itu sebab dia keluar tak cukup 15 hari. Itu dia. Jadi kaedahnya hari ke-61 memang kena mandi wajib. Dan kena buat analisis. Bila dianalisis 30 hari hitam sahaja dikira sebagai nifas. Selebihnya adalah istihadah. Maknanya merah 10 dengan 30 kuning itu dikira sebagai istihadah lah, waktu suci. Itu dia. Jadi apabila nifas dia 30 hari sahaja, bermakna dia kena qada solat selama 30 hari juga. Itu dia. Jadi kena ingatlah ni formula dia ni. Kaedah dia ni. Kalau darah lemah keluar dulu sebelum darah kuat, maknanya kita tengok darah lemah itu tak sampai 15 hari ia dianggap suci ataupun istihadah lah. Itu dia. Okey, boleh tu. Dan cuba kita tengok contoh seterusnya. Jika darah itu keluar lebih daripada 15 hari. Non. Ya. Non. Asap non. Ya Kak Poh. Kita ni beranak 3-4 tahun sekali. Beranak ni 3-4 tahun sekali. Sebenarnya tak dapat nak beza juga merah dengan hitam tu. Pada adatnya lepas beranak tu kita pun menganggap ini nifas lah. Sebab kita pun tak clear ini merah ke hitam ke. Benda beranak bukan beranak setiap tahun kan. Jadi kita mengandaikan ia ada nifas, maka macam mana keadaan? Kalau begitulah selamanya begitulah. Betul dah, sebab kita ni tidak diberi pendedahan awal. Sebab kalau kita dapat pendedahan awal, macam kita tahu kita belajar sekarang ni, maknanya kita akan lebih cakna darah yang keluar. Kita akan buat analisis sendiri. Ya dah? Hak mana darah? Sebabnya kita tengok dah, Allah tentukan kita ni darah haid. Ulama pun sebut darah haid ini dia keluar daripada hujung rahim. Darah itu bila dikaji-kaji, sebab ulama-ulama ni dia buat istiqra', dia buat kajian dia. Maknanya darah haid ni dia keluar daripada hujung rahim. Bermakna sifat-sifat dia tu pekak, likat, berbau. Itu ciri-ciri haid. Manakala darah istihadah ini dia keluar bukan daripada hujung rahim. Dia keluar daripada urat-urat. Tetapi melalui saluran yang sama, iaitu faraj. Dah kita ni tahu ke tak? Ya dah, kita tak tahu. Hak mana keluar kok? Apa benda ni keluar yang dikatakan istihadah, apa benda ni yang haid tu. Cuma apabila berlaku lebih daripada 60 hari dalam nifas, barulah kaedah dia kena ikut berdasarkan warna. Begitu juga dengan haid. Bila berlaku istihadah, barulah kena kira macam tu. Sebab kalaulah darah tu keluar tak lebih pada 15 hari, memang sebagaimana yang kita belajar sebelum-sebelum ni, kita tak perlu ambil kisah warna kuning ke warna merah, warna hitam. Dah? Itu dia. Jadi sebab itulah kita tengok benda ni kena tahu. Cuma kitanya mungkin kita terlepas hari tu. Kita mungkinlah tidak belajar tu sebab kita tak tahu di mana nak belajar. Dah? Itu dia. Sebab kalaulah orang yang baru belajar, macam pernah kata, tak? Kata bila belajar ni baru nak tengok warna-warna darah. Maknanya bila kita tengok warna-warna darah sebenarnya ada perbezaan. Saya tanya, ada tak lah ni?
Ha? Uha. Ha. Dah lah baru nak belajar dah. Kau pun tak ada tu. Tak apa. Kita manfaatkan untuk anak-anak kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Makna. Kak Nur. Ya, nah. Kalau yang merah tu lebih daripada 15 hari. Ha. Makna kalau lebih daripada Merah dulu yang keluar tu lebih daripada 15 hari. ha. Maknanya Ini kan istihadah dia kan. ha. Jadi kalau lebih pada 15 hari tu dikira nifas. Dikira nifas. Dia boleh gabungkan. Maksudnya nifas jugalah. Yang lemah dulu. Ha, walaupun lemah dulu. Kuning dulu pun gitu jugalah. Dia boleh gabung. Boleh gabung. Itu kaedah yang telah ditetapkan. Kalau masalah haid tidak boleh. Itu kalau lemah dulu memang kaedah dia memang gitu, ditetapkan begitu. Tapi kalau dalam nifas ini, itu kaedah yang sebab dia ada masa suci 15 hari tu. Sebab kalau kita tengok gambar rajah seterusnya ni. Ni gambar rajah ni. Bila kita tengok gambar rajah ni, warna kuning tu dia keluar 20 hari dah. Kalaulah tidak boleh digabung, adakah kalau tak boleh digabung bermakna bila 15 hari suci, darah selepasnya dikira haid. Itu yang ulama buat tu. Ulama ni dia buat satu-satu. Apa ni? Nak suruh kita faham. Satu-satu contoh. Kalau gini guana, kalau gini guana. Kalau contoh ni, kita tengok darah lemah ini, darah kuning ataupun perang ni keluar dulu. Tapi 20 hari. Lepas tu diikuti dengan darah hitam pula 40 hari. Lepas tu darah merah pula selepasnya. Jadi kalau kita tengok di sini, andai kata macam tadi, dok kira lemah itu 10 hari ke 15 hari ke, semua tak boleh gabung. Tak boleh. Sebab sini kalaulah kita kata tak boleh gabung, bermakna hari ke-21 ini akan jadi haid. Ya tak? Itu yang kaedah. Dia mula keluar tu lepas bersalin tu terus kuning. Ya. Kuning maknanya cair lah kita kata. Cair lah, lebih cair. Hari ke-21 baru dah pekat. Barulah pekat pula. Mungkin bagi yang operate kot lah. Yelah mungkinlah. Ya, tak tahulah wallahu a'lam, tapi ulama dia tetapkan kaedah sekiranya. Sekiranya sebab kemungkinan akan berlaku. Ya tak? Jadi ulama kata sekiranya seseorang itu keluar darah cair dulu. Ni orang yang baru bersalin ni. Orang yang baru pertama kali bersalin ni. Maknanya sekira darah cair dulu tapi bilangan dia tu 20 hari. Makna tetap dikira sebagai nifas juga. Sebab kalaulah nak dikirakan sebagai suci, maknanya bertentanganlah dengan kaedah yang kita belajar sebelum ni. Ya tak? Kalaulah suci itu 15 hari. Biasanya kalau yang warna kalau yang warna kuning ni dekat-dekat nak habis. Biasanya. Kalau kita ni pasti begitulah. Maknanya kita calik tu kena pastikan biar hilang kuning lah. Baru mandi. Tu nak ngabis dah. Orang biasa mandi gitu dah. Tapi orang biasa dengan istihadah biasanya gini ni. Sebab ada sebab bila berlaku istihadah tu bermakna ada percampuran antara nifas dan istihadah. Jadi bila berlaku percampuran itu kita nak tentukan balik. Ini kaedah yang ulama beri kepada kita. Sebab kalaulah ulama memang ada lah. Mari darah seterik sebulan memang ada masalah. Memang ada nah. Sepanjang bulan dia ada. Tu siapa doktor kata kan tak boleh nak berubat dah. Obat dia kahwin. Obat dia kahwin masa tu dok belasan tahun lah umur tu 18-19. Dah muda lagi masa tu nak kahwin. Obat dia kena kahwin. Tapi memang itulah pada itu alhamdulillah ada perubahan. Lakukan anak sekarang. Yelah.
anak pun besar. Jelah. Katanya ada anak lagi. Yelah tu, itulah kita bila kita tahu ni, kita kena panjangkan ilmu ini. Terutamanya untuk keluarga kita, sekurang-kurangnya. Ataupun anak-anak murid kita. Ya dah, generasi akan datang lah. Sebab kita tak boleh lah jadi macam kita. Tak boleh nak beza warna apa semua kan. Sebenarnya warna tu, kita boleh agak kalau kuat tu macam kita rasa keluar. Kuat lah tu, rasa. Ya. Dan warna tu bukan hitam letup. Pekat maknanya. Sebab itulah mak buat tu ada 3 ciri. Warna dia tu merah cair ke. Istilah tu biasa orang yang kena mengalami dia warna dia cair macam merah tu ada keping gitu, cair gitu. Yelah, maksudnya sini ni mungkin bukan warna, tetapi cair berbanding dengan yang kita sebut hitam tu. Itu. Sebab dia itulah kita pilih brand sebab dia. Sebab itulah catatan tu amat penting. Sebab sebelum ni memang kita tidak didedahkan. Supaya catat-catat tu yang kita tanda-tanda pakoh pada tarikh sahaja, ya tak? Kita tak tahu pun darah kita tu. Biasa-biasanya kalau Kak Nung lah, masa mula-mula keluar darah tu, ia bukannya mari brum selalu macam kita pertengahan tu. Dia mari sikit-sikit dulu kan, cair-cair dulu. Kak Nur rasa orang lain pun sama juga. Masa-masa dulu-dulu lah masa anak-anak darah. Dia tak mari keluar lalu kan. Jadi kalaulah masa tu kita dah dapat pendedahan macam ni, memang kita akan buat cara yang sama. Maknanya kita akan perhatikan. Dah sebab kita tidak didedahkan. Tak ada orang yang memberitahu kita kaedah yang betul ni. Kita pun tak tahu. Maknanya walaupun kita kata haid tu tak bulan, tapi kita tak ambil cana pun. Ya dah. Itu dia. Hari kedua, hari ketiga baru banyak keluar. Kan, hari ketiga baru ada orang, hari pertama tu banyak lalu. Iyalah. Tapi kita kena ikut adat kita lah, jangan ikut orang. Kita kena ikut adat kebiasaan kita. Cuma ulama beri tu kaedah je. Kaedah macam mana? Macam gerak ni pula ni. Ulama kata kalaulah keluar darah cair dulu. Kalaulah cair dulu, lepas tu hitam, lepas tu sederhana pula berterusan. Kalau berlaku 60 hari, kena guna kaedah yang betul. Sebab kita tak bolehlah menghukumkan 60 hari itu sebagai nifas. Hak selepas tu istihadah. Itu kesilapan yang amat besar. Bila tersilap macam tu, mungkin tersilaplah selepasnya kalau darah itu keluar berterusan. Ya dah? Itu dia. Jadi kita kena ambil lah, kita kena gunalah kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama ini. Itu dia. Okey. Yalah. Yalah. Sebab benda anak ni bukan selalu berarti bukan selalu macam kita period tiap-tiap bulan. Jadi sekarang ni pendekatan kita, kalau ada anak kita ke, menantu kita ke, anak siapa-siapa ke, cucu-cucu ke, yang terdekat dengan kita bersalin, perkara pertama yang kita ingat dia kena tengok darah warna apa. Dan dia kena at least darah warna apa, dan dia kena tengok juga tempoh. Sebab kalau dia tak ada berlaku lebih 60 hari tu tak ada masalah. Sebab tu kemudian kan, kalau tiba lebih 60 hari, jadi benda tu sangat penting. Nanti kan takut dah terlupa. Tapi kalau kita ingatkan daripada awal, kan, lebih-lebih lagi kalau tulang macam kita tekan yang Caesar ke, kan. Benda ni saya rasa sangat-sangat penting. Sebab yang ni warna ni, bersalin ni bukan selalu. Tapi itulah tu kan. 40-an kan biasa. 40-an tu dia memang bermula daripada 40 lebih umur kita tu, dia akan mula dah kita tu akan kitaran dia tu macam berubah. Sekejap mari tiap-tiap bulan, kejap 2 bulan sekali, kejap 3 bulan sekali. Kita catat lah. 43 pun kadang setahun lebih mari pula. Tapi saya ni doa tak harap dok mari dah lah. 4 tahun lepas. Itulah sebab zaman sekarang macam In kata hari itulah. Anak In kan, mungkin In kata sebab pemakanan. Dia banyak faktor yang menyebabkan darah yang keluar daripada tubuh badan ni, dia bergantung kepada tahap kesihatan kita.
Jadi kemungkinan kita stres pun maknanya darah pun keluar tak menentu. Maknanya tidak comel seperti mana yang kebiasaan orang yang sihat lah. Itu dia. Makanannya, faktor iklim pun sama. Sebab itu kalau kita tengok apabila Ustaz bincang, bilangan hari haid bagi wanita Asia tak sama dengan bilangan haid bagi wanita yang berada di tempat yang sejuk. Iklim pun mempengaruhi. Bukan iklim saja, makanan kat ni. Dah. Apa ni, stresnya lagi, obat-obatannya lagi. Makanan tu, makanan macam-macam. Anak saya yang rajin penyusuan itu dia suka makan ayam goreng 3-4 ketul 5 ketul sekali ada, suka tak sangat. Dia lah orang kata anak dia pun begitu juga, dia suruh makan, kurangkan makan ayam baru dia makan. Saya pun begitu juga, anak ni barulah okey. Sebab bila lebih makan benda mungkin makanan yang berdarah pun ada tak tahu. Ayam tu kan cocok-cocok lah, banyak bahan kimia. Kalau boleh ayam pun kita ambil isi hak moleknya, jangan ambil kulit tu buang. Yalah. Kulit saya buang kalau saya makan ayam. Memang budak suka makan kulit itu kan. Yalah. Campur tepung-tepung budak. Learning awak kulit tu ada jual tepung, kulit saja tau. Jumi. Ya. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam Hati. Ya, nak tanya, katakanlah macam ni masa nikah tu ingat saya pernah mengalami dulu. Masa anak sulung. Dia macam tua tu sikit je. Nak kata merah lah hak bulu tu. Lepas tu dia macam tua yang warna hitam tu macam segaris je setiap hari. Sebab masa tu macam jahit banyak. Dia macam darah tersekat. Lepas 13 hari tu keluar yang berketua banyak lah. Dia jadi nak kira darah apa tu, darah hitam ke darah merah. Sebab macam darah hitam macam dia macam benang tu setiap hari keluar. Kalau tak berlaku, kalau tak lebih 60 hari tak ada masalah. Semua darah itu dikira sebagai nifas. Hak yang berlaku istihadah saja kita kena ambil kira warna-warna darah tu. Kalau lah berlaku dalam tempoh 60 hari lagi, maknanya kita kena ambil cakna berhenti tu. Hak yang minggu-minggu lepas kita belajar. Kan ada orang berhenti 15 hari. Tu. Kena ambil kira yang tu kot. Maknanya kalau lebih pada tu baru kita. Tapi kalau misalnya gitu, katakanlah berlaku dia lebih pada 60 macam hak merah tu lebih banyak. Macam hak hitam tu secalik saja. Macam mana? Kita nak isytiharkan yang hitam ke merah yang keluar tu? Kalaulah gabungan antara hitam dengan merah itu boleh digabung dan tidak lebih 60 hari, dia boleh gabung hitam dengan merah tu. Sebab walaupun secalik pun dikira sebagai nifas. Sebab nifas paling minimum kan selahzah. Dia bukan macam dia kena tunggu 24 jam dah. Nifas satu lahzah dah dikira. Maksudnya kita nak gabung tu, kita tengok merah dengan hitam tu tak lebih pada 60 hari. Itu. Boleh gabung. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur. Saya minta diri dulu, ada halangan sedikit Ustazah. Boleh Kak Pa, boleh. Minta maaf. Okey, tak apa. Okey, boleh faham tak setakat ni dah macam mana kita nak kira balik tu. Kalau boleh ditamyiz, maknanya kita kena guna kaedah tamyiz. Kalau tak boleh ditamyiz, baru pindah kepada kaedah adat. Jadi kalau kita tengok dalam gambar contoh 1 dan 2 ni, maknanya boleh ditamyiz. Kena ikut kaedah tamyiz lah. Cuma kena perhatikan bila darah lemah keluar dulu. Kena tengok bilangan hari darah lemah itu. Kalau kurang daripada 15 hari, dia tak boleh gabung dengan darah kuat. Sebab apa? Kita dah sebut tadi, kalau darah tak keluar selepas kelahiran melebihi 15 hari akan dikira haid. Kalau tak sampai 15 hari, maknanya masih dikira sebagai
nifas darah selepasnya. Dan ketika itu dihukumkan sebagai suci kan. Maknanya ada kaitan lah tu. Kaedah-kaedah sebelum ni tu. Itu dia. Jadi dalam gambar rajah ini dah sebelum ni bila darah lemah keluar dulu tu tengok bilangan dia. Kaedah dia. Kalau bilangan dia tak lebih daripada 15 hari bermakna dia suci. Dia bukan nifas. Kalau lebih daripada 15 hari baru dikira sebagai nifas. Itu kaedah dia. Okey. Okey. Itu kategori mubtada'ah mumayyizah. Iaitu orang yang pertama kali nifas dan darah keluar pula melebihi 60 hari. Itu cara macam mana nak tentukan nifas dan istihadah. Okey, boleh faham tak setakat ni kategori pertama? Okey, boleh faham tak? Okey, kita pergi kepada kategori kedua. Seorang mubtada'ah juga. Orang pertama kali mengalami nifas tetapi ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah maksudnya dia tak boleh membezakan darah-darah yang keluar itu. Kemungkinan darah yang keluar itu satu warna ataupun dia keluar berbagai-bagai warna. Tetapi dia tak boleh, bila sampai hari ke-61 dia sedar dah berlaku istiadah, dia pun tak boleh nak ingat balik. Berapa hari sebenarnya darah kuat dan darah lemah itu. Itu dia. Okey. Mereka juga, golongan ini, golongan ghairu mumayyizah ini juga terbahagi kepada dua keadaan. Okey. Yang pertama, dia tak pernah haid dan juga tak pernah nifas. Yang kedua, dia pernah haid dan tak pernah nifas. Ni golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah ada dua ni. Yang pertama, tak pernah haid dan tak pernah nifas lagi. Ini pertama kali nifas dan nifas pula melebihi 60 hari. Jadi kita tengok dulu. Yang tak pernah haid dan tak pernah nifas. Lepas bersalin tiba-tiba saja darah hari ke-61 lagi. Ada lagi. Okey, kita tengok slide. Contoh. Okey, ni. Darah hitam keluar 70 hari. Hitam lah ke? Dari hari pertama, hari ke-61 tu masih hitam. Hari ke-61 tu masih hitam. Hari seterusnya sampailah hari ke-70 tu hitam. Lepas tu barulah darah dia cerah. Lemah pula 10 hari. Bermakna hari ke-61 tu maknanya sewarna dah. Jadi macam mana dia nak menentukan nifas dia. Ni samalah kemungkinan satu warna dari awal. Maknanya kira satu warna itulah dari hari pertama hingga hari 61 dah. Dan dia pula tak pernah mengalami haid pun lagi. Mungkinlah maknanya umur awal mungkin ataupun dia kahwin umur 15. Sebelum ni maknanya tak pernah pun keluar darah. Ya dah. Tiba-tiba berkahwin, mengandung dan melahirkan. Bila melahirkan, darah melebihi pula 60 hari untuk menentukan nifas itu. Jadi kita tengok di sini berlaku istihadah bagi mereka dan macam mana kita nak tentukan. Jadi dalam masalah ini ada 3 pandangan. Walaupun kita tengok di sini dia ada pandangan yang paling muktamad, tetapi ada 2 lagi pandangan yang boleh kita ikut. Bukan pandangan mazhab lain. Masih lagi pandangan imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Ibnu Hajar dan juga Syekh Ramli lah yang biasa-biasa. Nak rajin dengar nama-nama ni nak kan? Dalam bab haid ni.
Itu dia. Cuma maknanya kita tengok ada pendapat yang muktamad. Makna di antara ketiga pandangan itu ada pandangan muktamad yang diguna pakai dalam mazhab kita lah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Ni kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama yang paling muktamad. Macam mana nak tentukan nifas dan juga haid dan juga istihadah. Sebab apabila darah keluar dengan satu warna, maknanya sekejap Kak Nur ada laptop bateri. Bateri tak ada. Kejap biarlah. Dan aku. Okey, jadi sepatutnya apabila darah sewarna dan tidak boleh ditamyiz, kita kena pindah kepada adat. Oleh kerana mereka ini, golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah ni, ada yang tidak pernah mengalami haid, dan tak ada adat lah. Tidak ada adat haid lagi. Jadi nak rujuk haid macam mana? Sebab dalam keadaan gini ada juga. Selepas pada dihukumkan nifas tu ada. Darah yang keluar lagi tu ada dihukumkan sebagai haid. Jadi ulama memberi panduan kepada kita, iaitu yang pertama kena tentukan nifas terlebih dahulu. Jadi nifas dia tu dikira satu lahzah sahaja, iaitu yang paling minimum. Satu lahzah kan kita belajar sebelum ni. Jadi apabila nifas telah ditentukan, kena kira suci pula. Jadi macam mana nak kira suci? Diambil waktu suci bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah dalam haid, iaitu 29 hari suci. Jadi selepas haid ditentukan dan berlaku suci 29 hari, maka tidak ada lagi lah nifas baginya. Jadi baru berapa hari ni? Nifas satu lahzah. Satu lahzah sahaja nifas dikira bermula saat kelahiran. Jadi bila kelahiran dia tu masa mana? Bila satu lahzah tu maksudnya mungkin kalau dia melahirkan tu dalam waktu zuhur. Satu lahzah sahaja dia dikira sebagai nifas. Bermakna zuhur dia lepas pada hari dia bersalin tu dia kena qada balik. Dia kena qada juga sebab satu lahzah tu maksudnya masih ada lagi waktu-waktu zuhur, ya tak? Itu dia. Jadi suci dia 29 hari tu, selepas nifas suci dia 29 hari. Dia ambil daripada tempoh suci bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah, seperti mana yang kita belajar dalam bab haid hari tu. Jadi lepas suci 29 hari kira haid pula. Haid bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah berapa hari? Berapa hari? Ingat ke tak? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jadi lepas suci daripada nifas tadi, sehari dikira sebagai haid. Okey, masih ada lagi berbaki, ya tak? Baru 30 hari tu. 30 hari lagi. Lepas pada haid dikira suci pula. Suci diambil 29 hari, iaitu suci bagi haid golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kan hari tu kita belajar golongan ni haid dia sehari, suci dia 29 hari. Tu dia. Lepas suci tu tak ada dah nifasnya, haid pula. Sebab kalau ada lagi waktu-waktu ada lagi darah tu yang berbaki, maknanya lepas haid suci, lepas suci haid. Begitulah seterusnya. Haid sehari sahaja. Suci 29 hari. Begitulah seterusnya. Boleh faham ke dok setakat ni Kak Nur khabar ni? Takut dok siapa takut cepat sangat orang dok dah nak takat. Faham tak? Faham setakat ni. Nak faham, orang lain faham ke dok? Ya. Kalau gitu dia kena qada sembahyang 68 hari tu. Nak dok siapalah 68 kan? Maknanya dah ke hari 61 tu dia kena solat dah. Dia mandi wajib dah.
Kan? 58 hari lah. 58. 58. 8 hari ya. Kan 58 di bawah. Ha, 58 hari. 58 hari. Ha tu. 58 Ya, hari. betul. Betul tak tu? Ya. Kena kodok. Kena qada. Allah. Allahu akbar itulah. Ha. Ya, kau dah belajar, tak tahu kat tu. Ya. Sebab itulah maknanya untuk mengelakkan dia menjadi ghairu mumayyizah ni, dia kena kena pastikan warna-warna darah. Sebab kalau dia tahu warna-warna darah itu, mungkinlah 40 hari nifas dia ingat warna kuat tu 40 hari, jadi taklah banyak dia kena kontak tau. Ataupun 50 hari warna merah. Gitu. Maknanya mungkinlah darah kuat dia tu 50 hari. Sebab kalau dia jadi ghairu mumayyizah, jadi masalah gini lah. Lama kena kodok pula tu. Okey. Nak tanya. Kak Ni nak tanya. Dia tak pernah pergi, tapi dia raja, dia tahu mana dalam. Lepas tu macam mana tu? Dia kira termasuk dalam ghairu mumayyizah ke? Tidaklah. Dia kategori hak tadi lah. Mubtada'ah mumayyizah. Hak tadi kan golongan Mumayyizah. kategori pertama tadi hak kita bincang. Dia tak pernah mari, dia macam kategori kedua ni dia tak pernah belaka. Ya. Tapi dia pernah belajar, dia tahu. Ya, maknanya jadi mubtada'ah. Dia tahu. Mubtada'ah mumayyizah lah macam kita bincang sebelum ni. Jadi 15 hari lah jadi kan. 15 hari suci lah. 15 hari suci lah macam ke dalam hak ni 29 hari suci kan. Dok nah. Kalaulah dia tu tahu warna darah, tapi dia hukumkan tadi, dia bukan kaedah ni lah. Kaedah yang pertama tadi tu. Kaedah mubtada'ah mumayyizah tadi. Tapi dia tak pernah mari. Walaupun tak pernah mari, kamu mubtada'ah kan tak pernah mari. Sungguh tak mari. Ni. Kita faham-faham kan ni. Tu. Mubtada'ah kan. Okey, faham. Okey. Orang lain boleh faham ke tak tu? Okey dah. Itulah maknanya mubtada'ah kan ada dua tadi kan. Satu mumayyizah, satu ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Okey. Ni kaedah yang muktamad lah. Kita tengok kaedah kedua. Kaedah kedua pula macam mana? Okey. Bateri tak ada dah ni. Ni kaedah dua. Okey. Kaedah kedua pula, memang pertama tu kita kena hukumkan nifas dululah. Nifas dia sama, satu lahzah. Yang ambil yang minimum. Jadi kita tengok macam tadi, pukul berapa satu lahzah tu. Kalau ada waktu solat tu kena pastikanlah. Sebab satu lahzah tu 1 saat je, seperludah. Maknanya kalau dia beranak dalam waktu solat, dia kena ganti balik tu. Bukan sehari. Nifas dia selazah je. Kalau haid sehari, maknanya sehari mungkin tolak 5 waktu je dah. Okey. Jadi, tengok ni berbeza sikit ni. Lepas nifas dihukumkan, nak kira pula suci. Suci tu dia ambil suci daripada golongan kebiasaan. Golongan kebiasaan yang mengalami nifas sama ada 6 hari ataupun 7 hari. Jadi kalau orang yang mengalami nifas ada haid, kalau golongan yang biasa haid 6 hari, bermakna suci dia 24 hari. Kalau kita ambil haid dia 7, makna suci dia 23 hari. Itu dia. Jadi Kak Nur gunakan sini suci lepas nifas itu 23 hari. Bermakna Kak Nur ambil yang mengalami haid 7 hari. Suci dia 23 hari. Okey. Lepas tu dihukumkan haid pula 7 hari lah. Dia ambil 7 hari. Dia ambil hak kebiasaan. Okey. Lepas tu suci 23 hari, haid 7 hari. Dan kalau ada baki lagi, ada baki darah lagi,
dikira begitulah. Haid pula suci pula, haid dan suci. Nifas tak ada dah. Okey. Cuma suci je lah ni, beza dengan tadi. Okey. Kalau lebih 60 hari, maknanya dia tu dalam istihadah ke kan kalau daun? Guana nak? Dalam istihadah. Guana? Kak Nur kata begitu seterusnya. Kan Kak Nur kata gile-gile kan. 23 suci, 7 hari haid apa semua kan. Sampai dalam 60 hari dia habis nikah. Okey. Kalau ada darah lagi. Lepas tu ada lagi. Maknanya dia suci tu dalam keadaan dia istihadah lah kan. Kalau darah ada lagi. Kalau ada darah lagi tu makna istihadah lah. Tapi dia kena mandi wajib sebab dia suci dah dalam keadaan suci dah. Tapi dia istihadah dalam masa yang gitu. sama. Maknanya kalau suci daripada selamatlah. Kalau suci daripada lepas pada suci daripada haid tu, dia kena mandi wajib dulu. Maknanya suci dia tu kira ambil 23 hari. Gitu. Lepas 23 hari tu kalau ada darah lagi, dia kira haid pula sehari. Lepas haid sehari tu mandi wajib. 23 hari tu maknanya habis dah 60 hari, lepas tu dia ada lagi darah, maknanya istihadah lah kira. Kan? Istihadah lah. Istihadah tu sama dengan suci lah. Okey. Mana? Maknanya kaedah yang diberikan oleh ulama ni hak sudah dah. Maknanya kita pun memang faham lah. Cumanya nak tentukan atau ni tak pening lah sebab dia tetap dah kan. Maknanya tak perlu tengok warna-warna dah. Bukan bergantung kepada kita seorang. Hak ni semua yang mengalami macam ni, hak yang darah sewarna, ini kaedah dia. Boleh pakai ramai orang. Kalau hak berdasarkan warna, tak boleh kongsi. Berdasarkan warna darah kita sendiri. Itu dia. Okey. Nun. Ya. Yang ni jarang kot berlaku. Saya rasa saya boleh nak. Kak Nur rasa macam hak yang sewarna ni ramai berlaku ataupun dia tak tahu warna dah yang keluar-keluar tu. Jadi dia hukumkan berdasar dia kena guna kaedah macam ni. Kan? Dia kena guna kaedah macam ni. Sebab dia kemungkinan dia ngajuk. Maknanya kemungkinan darah itu satu warna ataupun dia tak boleh nak beza darah tu. Tak boleh nak tentu secara tamyiz. Maknanya dia guna kaedah ni. Okey. Dah kita tengok kaedah yang ketiga. Kaedah ketiga. Kaedah ketiga ni macam mana pula? Iaitu apabila dia tak pernah nifas ni sama, nifas dia satu lahzah tapi suci dia tu. Suci selepas nifas itu diambil suci minimum antara nifas dan haid. Yang kita belajar sebelum ni kan? Ingat tak? Kan suci minimum antara nifas dengan haid 15 kan minimum. Jadi dia ambil suci 15 hari. Itu dia. Jadi selepas nifas ditentukan satu lahzah, suci dia adalah 15 hari. Lepas 15 hari suci tidak ada lagi dah nifas. Haid pula lepas tu. Haid dia satu lahzah lah. Ataupun satu lahzah pula haid. Haid dia satu hari semalam. Ataupun dia tengok kebiasaan. Haid kebiasaan. Boleh. Okey. Jadi walaupun ada 3 kaedah ini, tapi hak yang muktamad kaedah pertama tadilah. Iaitu dia ambil suci selepas nifas, ialah suci selepas haid bagi golongan mubtada'ah ghairu mumayyizah, iaitu 29 hari. Itu yang paling muktamad.
Maknanya kadang orang tengok memang orang nak cari apa ni suci sikit lah, tak? Sebab kalau ambil suci banyak kena qada banyak tu. Kalau ambil hak yang banyak tu 29 hari suci, banyak kena qada. Lagi Kak Nur. Ya. Gambar rajah ni tanya. Sebab apa dia hak selepas 29 hari pula tak 15 hari? Kan satu lahzah nifas, lepas tu 15 hari suci, sehari semalam haid, lepas tu 29 hari suci pula. Kan hak sebelum ni, ni tak faham. Hak ni lepas haid ni nah. Lepas haid. Lepas haid. Yang ketiga ni tak? Hak takdi tu 15 hari tu sebab perpindahan lepas nifas. Kan kita tengok minimum suci antara nifas dan haid 15 hari. Ya dah? Tapi lepas haid tu suci 29 hari. Okey. Jadi boleh guna tiga-tiga kaedah ni lah. Boleh guna belaka tiga-tiga kaedah, tapi yang pertama tu yang paling muktamad lah. Kalau kita nak guna hak muktamad, yang pertama. Kalau kita rasa mungkin ada hak yang kita kata nak guna suci tu hak sikit, sebab mungkinlah ada kaitan dengan qada tu. Nak ikut mana-mana boleh. Sebab dia bukan mazhab lain ni, hak mazhab kita. Pendapat imam-imam besar yang lain seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i itulah yang kita belajar sebelum ni dalam bab haid tu. Yang kita boleh ikut. Itu. Kalau kita dah ambil hak muktamad yang pertama tu, selepas tu kena guna hak sama lah. Kena guna hak tu sama lah, ikut jadual dia lah. Ikut jadual dia. Maknanya tak boleh lah pilih ikut dang. Tak boleh pilih ikut dang. Dia kena ikut jadual dia ni. Sebaiknya ambil hak muktamad lah. Yelah, hak sebaiknya memang dah. 11.30 dah. Dah. Yelah, maknanya kita pun orang lain tak tahu. Orang lain pun cakap Nur rasa pun macam nak banyak benda dah. Maknanya kalau kita banyak-banyak pun takut gitulah. Takut keliru pula jadiannya. Itu dia. Tapi hari ni alhamdulillah faham lah. Ya. Itulah. Maknanya kalau kita tengok kalau kita kena paksa. Kena paksa catat anak. Lah, kita kena khabar ke dia orang tu. Catat pun dia kejap lagi catat di handphone lah. Kata kalau handphone tu rosak ke benda ke nak cari tu kat mana. Ya kena ada diary dia lah. Diary macam kita ada diary kita tu. Umi dulu siap letak pakar dia mandi pukul berapa dari Umi dulu mandi pukul berapa ni je dok sana sebab berhenti 4 tahun dah dulu dok catat lah ke lah berapa mandi pukul berapa mari sebab bimbang jadi gitulah nak kan. Andai kata awak megah lekat dah kat tu lekat dah. Aku habis tu. Nak bateri nak habis ni. Dah apalah dah. Kita berhenti di sini dululah dah. Kak Nur minta maaf banyaklah andai kata terkasar bahasa. Tak? Dan Kak Nur juga memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Mungkin silap menerangkan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum ini. Jadi Kak Nur sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan suratul As dan tasbih kafar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih Cik. Sama Nun. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Gambar. Saya yang kedua ni. Tadi. Terima kasih banyak. Saya tak berapa dapat. Sebab saya punya komputer tadi nak
tak boleh nak ikut. Ya nak mulalah pulaknya dah. Suka. Tak apa, nanti saya tengoklah. Tengok balik ataupun dengar balik tak?